المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ووالديه ومشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Hai anakku, dan apa kata engkau? Dan apa engkau kata pada ini hadis? Dibina akan Islam ada 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan puasa bulan Ramadan dan haji Baitillah. Mereka yang kuasa kepadanya berjalan. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para pencinta ilmu, khususnya ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa dan penyucian
sekian hati, maka marilah kita sama-sama merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya. Dapat lagi kita meneruskan pengajian kan, yaitu pengajian kita ayyuhal walad menggunakan pakai kitab tradisional bagi kita lama kan. Baik, jadi kita lama ni dia ada keistimewaan dia, dia ada kesenian dia kan. Hanya orang yang seni saja yang memahami seni kan. Maka orang yang tak seni dia tak faham apa itu seni. Baik. Jadi tuan-tuan, kita sambung balik pengajian kita ayyuhal walad, iaitu pada muka surah 4 pada katanya tengah-tengah tu dia kata, hai anakku, dan apa engkau kata pada ini hadis. Apa hadis tu? Hadis tu berbunyi dalam bahasa Arabnya gini, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kan, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, maksudnya apa? Maksudnya dibina Islam, yakni diasaskan Islam atas 5 perkara: mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, dan mengeluarkan zakat, dan puasa Ramadan, dan haji Baitillah. Itu bagi mereka yang kuasa kepadanya, yakni kepada Baitillah itu berjalan. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, ini di antara nasihat atau wasiat Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita kesemuanya, iaitu apa nasihat beliau. Nasihat beliau ialah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, kita tidak berhak, itu maksud kita tidak layak, tidak berhak untuk nak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalaulah kita ini tidak mengajarkan amal. Itu asal punca perbincangan kita kan. Kita sambung balik tajuk atas tu. Yang tuan-tuan tengok di baris yang kedua daripada atas tu, dia kata apa? Dia kata, dan jika engkau mengaji pada ilmu 100 tahun dan engkau himpunkan kitab 1000 buah, niscaya tiada engkau mesediakan dan mustahakkan bagi rahmat Allah Ta'ala melainkan dengan amal. Itu asal tajuk kita tu, asal perbincangan kita tu. Jadi Imam Ghazali dia buat persoalan ataupun dia buat pertanyaan, apa kamu kata? Yani apa pandangan dan apa pendapat kamu mengenai hadis ini? Hadis yang kita baca tadi, dibinakan Islam itu atas 5 perkara. Tengok, pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya sembahyang 5 waktu. Yang ketiganya mengeluarkan zakat. Yang keempatnya puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelimanya mengerjakan haji di Baitillah. Kesemuanya itu 5 perkara ni kita tengok apa? Iaitulah berdasarkan
pada amal. Mengucap dua kalimah syahadah itu amalan. Dia panggil amalan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu amalan lisan. Mengejar sembahyang 5 waktu itu juga amalan. Puasa di bulan Ramadan itu amalan. Mengeluarkan zakat itu juga amalan. Mengejar haji itu juga amalan. Mana ada Islam itu dibina, diasaskan atas amalan. Bila kita beramal dengan Islam ini, insya-Allah barulah kita nilai dan mustahak, yakni berhak untuk mendapat rahmat Allah. Jangan haraplah kita nak dapat rahmat Allah, curahan rahmat Allah atau limpahan rahmat Allah kalau kita tidak beramal. Kalau kita tidak beramal dengan ilmu yang kita pelajari, hati maksudnya kan. Jadi kalau kita nak rahmat Allah Ta'ala itu dilimpahkan ke atas kita, dicurahkan ke atas kita, maka tak dapat tidak kenalah kita ini mensediakan dengan amalan. InsyaAllah bahawa rahmat Tuhan akan turun, rahmat Tuhan akan dilimpahkan, dicurahkan ke atas kita. Itu Imam Ghazali dia buat pertanyaan, apa engkau kata? Yani apa pendapat engkau, apa pandangan engkau pada ini hadis? Itu macam sana. Jadi kalau kita tengok pada hadis itu, iaitu seperti mana kita sebutkan tadi. Baik, kita tengok lagi. Dia sebut, dia kata dan bermula beriman itu apa? Perkataan dengan lidah dan tasdiq, yakni membenarkan dengan hati dan beramal dengan segala arkan. Arkan itu bahasa Arab, bahasa kita panggil anggota. Arkan bermakna a'dha, satu makna arkan a'dha atau jawarih, maknanya anggota zahir. Baik, apa maksud yang dimaksudkan dengan perkataan Imam Ghazali di sini? Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa yang dikatakan iman itu apa maksud? Yang dikatakan iman itu yaitu mesti berimpun padanya 3 perkara. Pertama, perkataan dengan lidah itu satu, maknanya iqrar dengan lidah, mengaku dengan lidah, yakni bertutur dengan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iman. Yang kedua, nak dikatakan iman itu mesti ada at-tasdiqul qalbiyyu. Dia panggil tasdiq, yakni membenarkan dengan hati. Membenarkan manalah hati bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Membenarkan dengan hati bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hati dia membenarkan. Baik. Yang ketiganya yang nak dikatakan iman itu ialah mesti beramal dengan anggota. Bila berimpun 3 benda ni, perkataan dengan lidah, tasdik dengan hati,
beramal dengan arkan, maka barulah dikatakan beriman. Dan orang yang ada 3 sifat ni, dia dinamakan mukmin. Dia panggil orang yang bersifat dengan iman. Baik, ini sekaligus untuk kita nak memahami lebih lebih dan juga lebih panjang, maka di sini ada perbahasan ulama. Baik, saya sebutkan secara ringkas. Jadi pada masalah menentukan hakikat iman itu ada khilaf 3 qaul, apakah 3 pandangan dan pendapat ulama. 2 pandangan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, tetapi berbeza aliran. Ada aliran Asy'ariyah, ada pula aliran Maturidiyah. Satu pandangan dipanggil pandangan ulama Mu'tazilah. Baik, ni kena buat carta ni. Kan, ini kita kena buat carta. Saya buat carta lah, dan tuan buat carta sendiri. Kan? Baik, cartanya lagu mana? Kita tulis gini. Kita tulis haqiqatul iman, hakikat iman. Pecah di bawah hakikat iman tu 3, kan, 3 pandangan dan pendapat ulama. Pandangan yang pertama dipanggil pandangan ulama Asy'ariyah. Yang kedua ulama Maturidiyah. Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Dan pada yang ketiga ialah Mu'tazilah, ahli terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik, kan, kita ambil yang pertama dulu. Hakikat iman di sisi Asy'ariyah, yakni di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ulama-ulama yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, namanya Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kan, mereka mengatakan hakikat iman ni satu ya. Hakikat iman ni satu saja. Apa dia? Yaitu tasdik dengan hati. Kita nak pahami dulu. Membenarkan di dalam hati sahaja, itu hakikat iman. This is the Asy'ariyah. Baik. Lepas itu perkataan dengan lidah. Perkataan dengan lidah bukan hakikat iman, tetapi perkataan dengan lidah itu di sisi Asy'ariyah, iaitu dia panggil syarat untuk memperlakukan hukum-hukum Islam. Ya, syarat untuk melakukan hukum-hukum Islam. Kan? Dipanggil syartun li ijra' al-ahkam ad-diniyah. Dia bagi syarat untuk nak memperjalankan, melaksanakan hukum-hukum Islam saja, hukum agama saja. Apa dia hukum Islam tu? Hukum Islam tu begini. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, seorang tu bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita boleh ikut dia jadi imam. Kalau dia jadi imam sah, kita jadi makmum di belakang dia. Kalau dia mati, wajib pada kita orang yang hidup ni buat 4 perkara kepada dia. Memandikan dia, mengkafankan dia, menyemayangkan atas mayatnya, dan mengkebumikan dia di tanah perkuburan Islam. Lepas itu kalau dia mati, dia ada meninggalkan harta, maka hartanya diwarisi oleh ahli-ahli warisnya. Kalau dia sembelih binatang, kita boleh makan sembelihan dia. Itu dipanggil ahkam Islamiyah, ahkam diniyah. Gitu ya.
Dan di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari juga mengatakan bahawa amal soleh bukan hakikat iman, tapi amal soleh itu ialah syarat sempurna iman. Itu kena faham tu. Amal soleh bukan hakikat iman, tapi amal soleh itu syarat sempurna iman. Dengan mana apa? Dengan mana kalaulah seorang itu dia tidak bertutur dengan dua kalimah syahadah, maka tetapi dia membenarkan dalam hatinya, maka dia dihukum beriman. Walaupun dia tidak beramal, dia dihukum beriman, tapi beriman dengan iman yang tidak sempurna, sebab tidak ada padanya amal. Sebab amal itu ialah syarat kesempurnaan bagi iman, bukan syarat sah iman. Gitu. Ini di sisi Asy'ariyah. Saya ambil lekas ni. Panjang pembahasan dia ni, dibahaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Hasnul Matalib, syarah bagi bagi syarah bagi Rawdut Talib. Dalam kitab Hasnul Matalib, syarah bagi Rawdut Talib bagi Ibn al-Muqri. Itu yang pertama. Jadi maknanya beriman, hakikat iman di sisi ulama Asy'ariyah satu, iaitu at-tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hati tiap-tiap apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat iman di sisi Asy'ariyah. Yang kedua, hakikat iman di sisi ulama Maturidiyah, yaitu ulama-ulama yang mengikut aliran Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini dia masyhur sebelah Samarqandi, dia Uzbekistan kan. Dia Uzbek, dia orang yang pergi Uzbek adalah boleh ziarah makam Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Saya pernah sampai sekali ziarah Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand. Baik, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga pengikut-pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan hakikat iman itu mesti berhimpun dua perkara. Tadi satu ini mesti berhimpun dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Pertama, perkataan dengan lidah, yakni mengaku dengan lidah, yakni mengucap dua kalimah syahadah. Bila seorang itu berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas itu yang kedua dia membenarkan pula dengan hatinya. Bila berhimpun dua ni, bertutur dengan dua kalimah syahadah dan membenarkan dalam hati, maka orang itu ada padanya haqiqatul iman, bagi hakikat iman. Maka dia dinamakan mukmin, orang yang beriman haqqan, dan bagi orang yang beriman sebenar-benarnya. Baik, itu di situ, di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, adapun amal soleh, di sisi Imam Abu Mansur dan pengikutnya, amal soleh dia sama dengan yang pertama tadi, iaitu sama dengan ulama Asy'ariyah. Yani ulama
yang mengikut aliran Imam Abu Hasan Asy'ari. Sama pada pihak apa? Pada pihak amal soleh itu bukan hakikat iman, tetapi syarat bagi kesempurnaan iman. Sama. Cuma bezanya dua mazhab ini, dua aliran ini, hakikat iman ikut aliran Asy'ariyah dia satu saja, tasdiq bil qalbi. Hani aliran Maturidiyah dua, membenarkan dengan hati dan kena ada perkataan dengan lidah. Yang dua, tanpa amal dengan anggota, beramal dengan anggota sama juga, iaitu sama-sama syarat bagi syarat bagi kesempurnaan iman, bukan hakikat iman. Yang lain ini dua. Maka tuan-tuan puan-puan sedikit baru kita tengok dua ni mana mu'tamad, mana qaul yang mu'tamad, kita dimu'tamadkan oleh ulama mengenai hakikat iman. Maka dua qaul ni ulama kata yang mu'tamadnya ialah qaul yang pertama, iaitu qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya pada hakikat iman itu satu ya, iaitu at-tasdiqul qalbi bima ulima maji'u minan nabi sallallahu alaihi wasallam min adillatil din bid-darurah, membenarkan hati dengan apa yang diketahui datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dalil-dalil agama dengan mudah. Itu mu'tamad. Adapun di sisi Imam Abu Mansur Maturidi ini dan pengikutnya ini masyhur. Dia panggil qaul yang masyhur. Jadi bila kata qaul masyhur, masyhur ni maksudnya apa? Yang banyak orang cakap. Al masyhur iaitu ma kathura qailuhu, yang banyak orang cakap. Dia panggil itu masyhur. Banyak orang duk cakap mengenai hakikat iman itu ialah apa? Dua, perkataan dengan lidah satu, yang kedua membenarkan dengan hati. Ini masyhur bagi. Dua-dua ni betul. Cumanya hak pertama tu mu'tamad, yang kedua itu masyhur. Dua-dua adalah ahli sunnah wal jamaah. Adapun qaul yang ketiga, iaitu qaul Mu'tazilah. Dipakai mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ini dia terkeluar daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau bahasa sekarang Mu'tazilah ni kita panggil apa? Liberal kan? Panggil liberal lah. Liberal ekologi akai kan? Liberal ni satu. Baik. Maka mereka mengatakan bahawa hakikat iman itu mesti berimpun tiga perkara. Iaitu pertama, mesti perkataan dengan lidah, yakni bertutur dengan dua kalimah syahadat. Yang kedua, mesti membenarkan dengan hati. Yang ketiga, mesti beramal. Maknanya di sisi mazhab mereka, siapa yang mengucap dua kalimah syahadat dan dia membenarkan dalam hati tapi dia tak beramal, maka orang itu tak beriman. Kalau macam itulah banyaklah orang yang tak beriman. Banyak orang tak beriman sebab banyak orang mengucap dan membenarkan tapi sembahyang tak, puasa tak, buat keluar zakat tak, tapi tanya mengucap
kalau gitu, kalau ikut mazhab Mu'tazilah, orang ni tak nak beriman sebab tak cukup satu syarat, iaitu tak cukup beramal. Faham tak? Sebab tu ulama kita ahli sunnah wal jamaah tolak qaul ini. Qaul Mu'tazilah ni panggil qaul mardud, lam tuqbal. Perkataan itu ditolak, tidak diterima di sisi ulama mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Lalu ulama kita ahli sunnah wal jamaah menjawab balik, amal soleh itu bukan hakikat iman, tapi itu adalah syarat bagi sempurna iman sahaja. Dengan makna, kalau seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah dan dia membenarkan dengan hatinya tapi dia tidak beramal, maka dia mukmin, tapi mukmin yang tidak kamil. Dia panggil mukmin yang tidak sempurna imannya. Itu saja. Baiklah, itu kita bincang mengenai hakikat iman. Lepas tu bila kita tengok di sini, Imam Ghazali dia sebut apa? Yang kata iman tu mesti berhimpun 3. Nampak lagu Imam Ghazali cenderung kepada Mu'tazilah. Na'udzubillahi min zalik. Tidak sama sekali. Bukan tujuan Imam Ghazali disebut 3 perkara itu kerana dia mengikut Mu'tazilah. Tak. Maksud Imam Ghazali di sini ialah nak menerangkan bahawa iman itu terbina di antara orang panggil 3 perkara. Adanya perkataan dengan lidah, asdud, bagi membenarkan dengan hati, dan yang ketiga ialah beramal dengan arkan. Ini yang 3 tu ya. Semua tu kalau kita panggil beriman belaka, amalan belaka. Kalau perkataan dengan lidah dia panggil amalan lisan. Kalau tasdid dengan hati dia panggil amalul qalbi. Kan? Membenarkan dengan hati. Lepas tu kita beramal dengan anggota itu panggil amalul arkan. Namanya amalan dengan anggota. Jadi hasilnya ke semua 3 tu. Perkataan dengan lidah, amal. Membenarkan dengan hati, amal. Lepas itu beramal dengan anggota juga amal. Maksudnya apa? Kita kalau nak dapat, mengharap dapat rahmat Allah, curahan rahmat Allah, limpahan rahmat Allah, tak dapat, tidak, kena siap sedia diri kita ini dengan amal, barulah layak dan mustahak mendapat rahmat Allah. Itu maksud Imam Ghazali. Bukan maksudnya dia cenderung kepada mazhab Mu'tazilah. Tidak. Hanya silap faham kan. Baik, kita tengok lagi dia sebut di situ. Dia kata apa? Tengok dia kata apa? Dan bermula dari segala amal itu. Kan? Apa maksud? Dan bermula segala dalil segala amal itu. Dalil dituntut kita ini mengerja amal. Kena kata gitu. Dan bermula dari segala amal itu, yakni dalil dituntut kepada kita ini supaya berbuat amal. Dalil dituntut, yakni Allah Ta'ala tuntut kita hamba-hamba ini supaya mengerjakan amal itu terlebih banyak daripada bahawa diingat akan dia, yakni akan dalil Allah. Jadi kalau orang tanya kita mana dalil-dalil yang disuruh kita ini beramal, banyak. Kalau Imam Ghazali kata banyak sangatlah. Kalau nak sebut dalil-dalil itu tak dapat nak hingga, jadi tak dapat nak hitung, tak dapat nak kira kerana banyaknya. Tengok ayat lepas-lepas kita ada baca dah beberapa ayat Al-Quran. Imam Ghazali dia ramai dalil yang menunjuk di atas kita ini dituntut supaya kita mengerjakan dan lakukan amal ibadah. Kan? Baik. Jadi Imam Ghazali tak sebut banyaklah. Kalau nak sebut banyak, jadi kitab ini tadi kitab Ji. Dia akan jadi
kita yang besar kan. Maka orang yang bijak, orang yang cerdik memadai dengan satu dalil atau dua dalil sudah mencukupi kalau dia betul-betul benar nak mencari kebenaran. Tapi orang yang tak cerdik atau orang yang ingkar wa mai bi satu dalil pun kalau tak sepakat, tak setuju, tak sehaluan dengan aliran fahaman dia, maka dia tak terima kan. Awak mai bi satu dalil, 1000 dalil pun aku tak terima. Kenapa tak terima? Pasal tak selaluan dengan jalan dia. Tapi orang yang sehaluan satu jalan cukup dah. Satu dalil pun cukup dah, memadai dah bagi dia. Berarti Ibn Ghazali dia kata begini, cukup dah. Banyaklah kalau nak kira dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dituntutkan kita ini supaya melakukan amal. Baik tuan-tuan, kalaulah ada orang berhujah, dia bertengkar dengan kita, aku mana bentuk hujah atau tengkar dia tu dengan kita? Tengok dia kata, dan jikalau dia kata, dan jikalau adalah hamba itu sampai yang masuk, sampai dengan mana masuk, kita ambil mana lazim. Lazim dah sampai, maka masuk. Macam kita datang dari rumah sampai di ke Masjid Al-Badar, sampai dah Masjid Al-Badar, masuk dalam Masjid Al-Badar. Terbagi sampai itu kinayah anid dukhul. Kan orang panggil al-wusul kinayah anid dukhul. Mana sampai itu kinayah daripada makna masuk. Ini dah masuk tu insya-Allah ni. Azan dululah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sambung balik. Jadi kalaulah orang berkata kepada kita, kankah kita ini masuk syurga Allah SWT itu dengan rahmatnya, kan, dengan kemurahannya, bagaimana? Jadi kita masuk syurga bukan dengan amalan. Bagaimana? Tinggal Imam Ghazali buat. Dia kata, dan jikalah adalah hamba itu sampai ia akan syurga, yakni masuk ia akan syurga dengan kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya, kemurahan Allah Ta'ala sekalipun. Walaupun begitu, jikalau orang berucap dekat dengan kita, kan kita ni masuk syurga Allah bukan dengan amalan kita, tapi kita ini dapat masuk syurga Allah Ta'ala ialah dengan semata-mata limpah kurnia Allah dan kemurahan Allah. Itu akidah kita di Sunnah wal Jamaah, kan? Ya, betul. Jadi kalau orang hujah kita macam mana? Kita nak jawab bagaimana? Maka di antara hujahnya dia datangkan beberapa ayat Al-Quran. Contohnya hadis Nabi, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadisnya yaitu hadis sahih. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Pernah satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Lan yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Qalu walau anta ya Rasulullah, qala na'am. Walakin illa an yataghammadani Allah bifadli wa birahmatihi. Nabi kata, seseorang kamu tidak akan masuk syurga dengan amalnya. Tidak masuk syurga seorang kamu dengan amalnya. Bila Nabi sebut gitu, sahabat pun bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Nabi kata, ya, walaupun aku masuk syurga bukan dengan amalanku, tetapi adalah dengan rahmat Allah dan juga limpah kurnia Allah. Ini sahih, hadis sahih. Jadi kalau orang kata kita, bapa kita nak beramal, sebab amalan kita bukan kita masuk syurga dengan amalan. Jadi kita masuk syurga dengan limpah kurnia Tuhan, rahmat Tuhan. Jadi tak perlu kita beramal. Jadi bagaimana tuan-tuan? Sedangkan dituntut kita ini dengan beramal. Begitu juga diceritakan dalam hadis yang panjang dalam kitab Aunul Murid, syarah bagi Jawharatul Tauhid. Pengarang kita ini mendatangkan satu hadis yang panjang. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni duduk saja Nabi kita senyum. Sahabat tengok, pasal apa Nabi senyum? Duk tak duk senyum ya, kan? Maka Nabi cerita tadi, malaikat Jibril datang menurunkan wahyu kepada aku, menceritakan di zaman dulu ada seorang daripada Bani Israel
dia ni beramal beribadat selama 500 tahun. Kita Allah, kita tak sampai 100. Dia 500 tahun beramal ibadat. Tempat dia beramal ibadat tu bukan macam ni tuan-tuan. Tempatnya di tengah laut, dalam laut, tapi bukan dalam air, tapi di tengah laut, dalam laut. Dalam laut tu dia ada satu gunung, maka dia beribadat dalam gunung tu. Dalam gunung tu tak ada tumbuh-tumbuhan, cuma yang ada tu pokok korma, pokok roman, pokok delima saja. Pokok delima saja. Dia makan buah delima tu, tiap-tiap hari makan buah delima tu saja. Beribadat selama 500 tahun. Banyaklah ibadat 500 tahun kan. Baik, satu hari dalam sujudnya dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam sujud. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa dia. Dia mati dalam sujud. Bila dia mati dalam sujud, maka dibawa oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, wahai hamba-Ku, engkau masuk syurga aku ini dengan apa? Maka hamba ni menjawab, dia kata, dengan amalan aku selama 500 tahun. Maka Tuhan kata dekat hamba dia, tidak, engkau masuk syurga aku bukan dengan amalanmu. Kan? Hamba ni kata, tak Tuhan, aku beramal 500 tahun. 500 tahun aku beramal ni sebab aku dapat masuk syurga-Mu. Maka Tuhan kata, tidak, bukan dengan amalmu, tetapi engkau dapat masuk syurga dengan rahmatku. Hamba ni kata, tidak, dengan amalku Tuhan. Nabi tahu kan? Maka Tuhan kata, kalau macam tu, mari kita ukur. Mari kita ukur rahmatku dengan amalku mana lebih banyak. Ukur amal ibadat 500 tahun, tapi rahmat Tuhan bukan 500 tahun. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah Ta'ala ni luas. Semua perkara hukum-hukum nyatalah bahawa rahmat Allah Ta'ala itu lebih banyak daripada amal ibadat dia selama 500 tahun. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, bawa hamba aku ni masuk neraka. Sebab dia kan, sebab apa? Rahmat aku lebih banyak daripada amal ibadat dia 500 tahun. Sampai sekarang jalan, maka hamba ni kata, Tuhanku, aku mengaku aku masuk syurga engkau dengan rahmatmu, bukan nak amal ibadatku. Tu yang Nabi gelar lah. Tu yang Nabi senyum tadi lah. Mengaku lah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kepada malaikatnya, wahai malaikatku, bawa hamba aku ni masuk syurga aku dengan rahmatku. Hadis ni panjang diceritakan, cuma saya translation terjemah terus saja. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan bahawa kita masuk syurga dengan rahmat Tuhan, bukan dengan amalan. Jadi kalau orang hujah kita begitu, kita nak jawab lagu mana? Kalau lah kita kata kita ke masjid, kita tuan imam, kita kita tukang azan, tu bila itu siang, kita ajak kawan-kawan, jom kita pergi masjid beramai, dengan amal ni kita dapat masuk syurga. Dia kata, hai, kita masuk syurga bukan dengan amal, masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Kalau tak beramal pun tapi dapat rahmat, masuk syurga juga. Maka kita nak jawab ke mana? Kita jawab, nak dapat rahmat, nak mensediakan mustahak atau layak nak dapat rahmat ialah dengan amal. Jadi amal tu sabab, dia panggil sabab bagi dapat rahmat. Faham tak? Supaya nak dapat rahmat
dia ada sebabnya. Satu Imam tadi sebut di atas tu, kalau engkau belajar ilmu kan 100 tahun pun tapi tak beramal, kalau engkau menyimpun 1000 buah kitab pun, hafaz 1000 buah kitab pun tapi tak beramal, engkau tidak layak, engkau tidak berhak untuk mendapat rahmat. Bila tak dapat rahmat, nak masuk syurga lah ke mana? Sebab nak dapat rahmat ialah beramal dengan ilmu, barulah dapat rahmat, curahan rahmat datang, limpahan rahmat datang Tuhan. Maka dengan rahmat tadi barulah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat gitu. Itu satu jawapan. Baik. Lepas tu bagi kalau kita tengok pula dari segi syariat dan hakikat, syariat dan hakikat, iaitu ada dalam Fatihah. Iyyaka na'budu, itu syariat. Wa iyyaka nasta'in, itu hakikat. Kan itu hakikat. Iyyaka na'budu itu ibadah. Wa iyyaka nasta'in itu adalah ubudiyah dan ubadah. Abudah. Sila abudah. Apa beza antara tiga ni? Ibadat, ubudiyah, abudah. Dia ada mana-mana dia pula tu, ada istilah dia. Ibadah lain, ubudiyah lain, abudah lain. Nampak lagu dekat-dekat macam mana? Lain. Ibadah itu maksudnya terbit amal ibadat kerana kita mengharapkan balasan. Itu mana ibadah. Ubudiyah bahasa kita panggil kehambaan. Maknanya terbitnya amal ibadat kita kepada Allah tidak mengharapkan apa-apa balasan. Itu mana ubudiyah. Jadi dia buat semata-mata kehambaan dia, bukan harap apa-apa ganjaran, apa-apa balasan. Itu ubudiyah. Adapun abudah, abudah itu ialah beramal dengan Allah. Apa maksud beramal dengan Allah? Semuanya dia nampak, gerak-geri dia, kekuatan dia, keupayaan dia adalah dengan Allah. Itu abudah. Itu hakikat. Jadi kalau kita tengok pada hakikat, kita yang boleh beramal ini siapa yang keizinkan kehendaki? Tuhan yang izin, Tuhan yang kehendaki. Bagi kita ada apa? Tak ada apa. Jadi maknanya kita beramal ibadat rahmat Tuhan, hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan memasukkan kita dalam syurganya bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat dia. Bila kita tengok situ kan, rahmat dia lah yang gerak hati kita, rahmat dia bagi taufik kepada kita, rahmat dia lah bagi hidayah kepada kita, dapat kita melakukan amal ibadat. Bila kita telik situ, kita masuk syurga, hakikatnya rahmat dia belaka, limpah kurnia dia belaka. Bagi kita tak ada apa-apa. Inilah yang disebut wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua kami memohon pertolongan. Kalau kau tak tolong kami, tak bantu kami, kami tak mampu nak angkat tangan, lidah tak mampu nak gerak. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca zikir, baca ayat surah dan lain-lainnya lagi. Kalau bukan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kena dah pilih pada hakikat. Kena pada syariat, syariat disuruh kita beramal. Tengok ayat Al-Quran, Tuhan sebut udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
masuklah oleh kamu sekalian ke dalam syurga dengan amalan yang kamu lakukan. Amalan. Tuhan cakap dalam Quran. Dalam ayat yang lain Tuhan berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itulah syurga yang aku anugerahkan pada kamu. Itu adalah dengan amalan yang kamu lakukan. Banyak lagi ayat-ayat yang lain menunjukkan kita masuk syurga dengan amal. Jadi adakah berlawanan ayat ini dengan hadis? Ini orang bagi ada satu bab, dia bagi bab ta'arud. Ada perlawanan antara Al-Quran dan juga hadis zahirnya, tapi pada hakikatnya tak berlawan, sebab kita ada syariat, kita ada hakikat. Ayat Quran tadi menyatakan syariatnya disuruh kita beramal. Hadis tadi menyatakan hakikat, hakikatnya kita masuk syurga bukan dengan amalan, tapi dengan limpah kurnia Tuhan. Sebab kita boleh beramal itu berlimpah kurnia Tuhan juga. Kalau bukan dengan limpah kurnia Allah, kita tak dapat beramal, kan? Gitu. Jadi tak ada perlawanan. Jadi pada kulli hal kita muamalah dengan manusia mesti muamalah dengan syariat. Jadi kan, untuk nak dapat rahmat Allah, sebabnya beramal dengan ilmu. Itu Imam Ghazali disebut di sini. Dia kata, dan jikalau adalah apa itu sampai ke syurga dengan kurnia Allah Ta'ala dan kemurahan sekalipun, tetapi maknanya sungguh pun begitu, kemudian yang ini selepas daripada bahawa mensedia ia hamba bagi taatnya dan ibadahnya, gitu. Walaupun kita dapat masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan limpah kurnia Allah, tetapi sungguh pun begitu, dia ada sebabnya. Sebabnya kena ada istiadat, iaitu persediaan dengan amal ibadat dan taat kepada Allah. Sebab dengan amal ibadat dan taat itu kita baru layak dapat rahmat. Maka dengan rahmat tadilah dapat kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali dia petik daripada ayat Al-Quran. Tengok, dia kata apa? Kerana bahawasanya rahmat Allah Ta'ala itu hampir, yang dekat daripada orang muhsinin, ini orang yang berbuat baik. Muhsinin maknanya orang yang berbuat baik, kan? Itu kalau kita mengaji dalam bahasa balaghah, dia bagi iqtibas. Ini bahasa ilmu balaghah, khususnya ilmu badi. Bagi sebab balaghah ini dia ada 3 perbicaraan, iaitu jahat ilmu ma'ani 1, ilmu bayan 2, yang ketiga ilmu badi. Maka dalam bahagian ilmu badi dia satu istilah namanya iqtibas. Iqtibas ni maksudnya petikan, samparan. Dia petik daripada ayat Al-Quran, iaitu ayat yang berbunyi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ayat itu, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu amat hampir, amat dekat daripada orang yang berbuat baik. Jadi tengok, kalau kita nak dapat rahmat Allah, maka rahmat Allah Ta'ala itu dekat
baik. Maknanya orang yang berbuat amal ibadat itu masuk dalam kata muhsin. Orang yang beramal ibadat, beramal saleh, berkhidmat pada agama Allah, itu namanya muhsin. Maknanya orang yang berbuat baik. Maka orang yang berbuat baik ini dekat dengan rahmat Allah. Jadi kalau kita nak dapat rahmat Allah, berhak nak dapat rahmat Allah, mestilah beramal, berbuat kebaikan, berbuat ihsan. InsyaAllah rahmat Tuhan akan datang. Kan? Sebab tu tuan-tuan, macam kita sekarang dalam situasi kita sekarang, kan dekat dengan tempat saya tapi bukan tempat saya. Faham tak? Dekat dengan tempat saya tapi bukan tempat saya. Nampak kan? Tak jauh mana nampak dengan Bukit Wang, tapi tak jauh pun jauh lah juga. Kan? 5-6 kilo juga jauh lah juga. 5-6 kilo juga. Dekat 8 kilo juga nak sampai. Jauh lah juga. Jadi situasi kita sekarang bagi COVID kan, dan sebagainya lagi. Jadi untuk kita nak dapat rahmat Tuhan, maka situasi kita sekarang kena memperbanyakkan amal ibadat. Amal ibadat, baca Quran, zikir, insya-Allah. Bila kita banyak beramal ibadat, berzikir, bersolawat ke atas Nabi, beristighfar dan sebagainya lagi daripada segala jenis amal ibadat, rahmat Allah Ta'ala akan turun. Bila rahmat Tuhan turun, segala bala musibah akan terangkat. Tapi kita pun tak faham lah kau mana. Apabila orang panggil tempat-tempat amal ibadat itu ditutup kan, dah tahu lah kau. Sepatutnya begitulah, perbanyakkan lagi amal ibadat pada Allah. InsyaAllah rahmat Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkatan dari langit akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Kemudian katanya dia buat lagi pula. Dan jika dikata orang, situ dululah. Situ dululah. Dan jika dikata orang, bermula hamba sampai ia pula akan syurga dengan semata-mata beriman. Pula dah. Kita nak jawab lah ke anak. Kalau orang kata kita, kita ni boleh masuk syurga asalkan kita ni ada iman cukup dah. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi kita sebutkan, tidak kekal di dalam neraka orang yang ada dalam hatinya sebesar zarrah daripada iman. Kan? Dia kata ada iman cukup dah, boleh dah masuk syurga. Maka kita kena fahami, iman dia ada dua kategori. Iman dia ada dua macam. Ini kita ambil poin dulu, insyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Kita ambil poin dulu. Iman dia ada dua macam. Pertama, dia bagi iman yang tidak memasukkan seseorang di dalam neraka sama sekali. Itu satu. Yang kedua, iman yang tidak mengekalkan seseorang di dalam neraka. Dan tuan kena faham tu. Iman yang tidak memasukkan seseorang di dalam neraka.
Satu. Yang kedua, iman yang tidak mengekalkan seorang di dalam neraka. Jadi apa kita faham? Hak yang pertama tu, iman seorang tu sama sekali dia tak masuk neraka, dia terus syurga. Adapun yang kedua, tidak mengekalkan dalam neraka, berarti dia masuk neraka dulu, cumanya tak kekal saja dalam neraka. Dan itu cukup tempoh masa, maka dia dikeluarkan daripada neraka, barulah dimasukkan ke dalam syurga. Inilah Nabi kita sebut al-imanu imanani. Iman itu ada dua jenis iman. InsyaAllah nanti kita kongsikan dalam kuliah yang akan datang. Ini bagi semangat ya, motivasi ya. Nak tahu lagu mana. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna, Allahumma hadina wa saddidna, Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma inna nasta'udi'uka ma 'allamtanahu fardhu ilayna 'inda hajatina ilayh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana